Imam Ali Al-Hurairi. Beliau adalah Imam Sayyid Abdul Hasan Matahari Abdul Baik, rembulan keturunan Rasul yang memiliki rahsia dan ilmu yang banyak. Nuruddin Ali Al-Hurairi bin Ja'far disebabkan pada sebuah tempat yang beliau tinggali, iaitu daerah Hurairi, sekitar 4 mil dari kota Madinah. Beliau tinggal di sana dan meninggal dunia di sana. Beliau adalah seorang yang taat beribadah, selalu menepati janji, dermawan, berilmu tinggi. Beliau adalah anak bongsu Al-Imam Ja'far, tetapi yang paling panjang umurnya dan termasuk yang paling agung kedudukannya. Beliau ditinggal wafat ayahnya di usia kanak-kanak. Beliau menimba ilmu dan senantiasa melazimi ayahnya. Di samping beliau juga menimba ilmu dari saudara kandungnya, Musa Al-Fadhil bin Ja'far, dan dari Al-Hasan bin Zaid bin Ali radhiyallahu anhu. Yang menimba ilmu dari beliau adalah kedua puteranya, Muhammad dan Ahmad, cucunya Abdullah bin Al-Hasan bin Ali, dan kemenakan misalnya Ismail bin Muhammad bin Ishaq bin Ja'far As-Sadiq. Begitu juga Al-Imam Al-Bazi, ahli ilmu Al-Quran. Beliau berusia panjang hingga mendapati cicitnya, dan banyak kalangan generasi demi generasi menimba ilmu dari beliau. Beliau dilahirkan di kota Madinah dan tumbuh di sana, kemudian tinggal di pinggiran Madinah, iaitu daerah Al-Uraid. Beliau dimakamkan di sana, tetapi kubur beliau telah rata dengan tanah. Kemudian ada yang membangunnya kembali, iaitu Sayyid Zain bin Abdul Fahsin. Hingga sekarang kubur beliau kembali dikenal. Imam Bahabi dalam kitab Al-Mizan menyebutkan, Ali bin Ja'far Shadiq meriwayatkan hadis dari ayahnya, dari saudaranya Musa, dan dari As-Sawri. Sedangkan yang meriwayatkan dari beliau adalah Al-Jahtami, Al-Bazi, Al-Ausi, dan beberapa ulama lainnya. Di antaranya Al-Imam Tirmizi juga meriwayatkan dari beliau dalam sahihnya. Al-Zahabi juga menyebutkan dalam kitab Al-Kashif, Imam Ali bin Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari ayahnya dan dari saudaranya Musa. Sedangkan yang meriwayatkan dari beliau adalah kedua anaknya Muhammad dan Ahmad, juga beberapa ulama. Beliau meninggal pada tahun 210 Hijriah. Imam Zahabi sendiri dalam kitab Al-Mizan juga mengambil riwayat dari datuk-datuknya hingga Imam Ali bin Ja'far radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah menggandeng tangan Al-Hasan dan Al-Husain sambil bersabda, "Man ahabbani wa ahabba hadaini wa abawayhima kana ma'i fi darajati yaumil qiyamah." Barang siapa yang mencintaiku dan mencintai kedua anak ini beserta kedua orang tuanya kelak, ia bersamaku di derajatku pada hari kiamat. Syekh Ibn Hajar dalam kitab At-Taqrib berkata, Imam Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al-Husain termasuk salah satu 10 ulama besar. Beliau dipuji oleh Al-Imam Al-Yafi'i dalam kitab tarikhnya. Bahkan Al-Qadhi Iyad mengambil riwayat dari beliau dalam kitabnya Asy-Syifa. Dalam kitab itu Al-Qadhi Iyad meriwayatkan sebuah hadis yang panjang tentang kepribadian Nabi SAW. Begitu juga Al-Imam Ahmad mengambil riwayat beliau dalam musnadnya, disusul oleh Sayyid Ibn Amrah Al-Umri dan Sayyid Samanhudi. Beliau adalah seorang yang selalu menutup diri, bahkan menghindari hal-hal yang berbau ketenaran. Beliau menurunkan beberapa anak yang memiliki jalur keturunan, di antaranya 4 anak lelaki, yaitu Ahmad Sya'rani, Al-Hasan, Ja'far Al-Asghar, dan Muhammad, yang disebutkan dalam qasidah ini. Nah, jadi yang sampai kepada pembahasan mengenai keluarga baginda Rasulullah, keturunan Nabi SAW. Yang sebelum ini didahulukan dengan penerangan mengenai ayah kepada Sayyidina Ali Al-Hurairi, iaitu Sayyidina Ja'far Shadiq, sudah. Dan juga Sayyidina Muhammad Al-Baqir sudah diterangkan. Sayyidina Ali Zainal Abidin juga telah pun berlalu daripada manaqib dan terjemahnya sebelum ini. Jadi bagi yang di bawahnya, masih lagi di zaman tabi'in, ketika itu adalah Sayyid ataupun Sayyidina Ali Al-Uraidi disebutkan, yang mana beliau itu menetap di Uraid, dekat Madinah, daripada 4 batu daripada Madinah. Dulu di zamannya Imam Muhaddad sudah dibangunkan semula makamnya, sebab makamnya dah rata, dibangunkan semula. Tapi sekarang ini pun masih sudah hilang kembali. Hanya orang-orang yang kenal dan cinta saja yang tahu tempat itu.
Anda kalau nak pergi ziarah hari ini, nak pergilah ke Madinah, nak pergi ziarah kepada makamnya Imam Ali Uraidi, dah tak ada lagi. Kalau apa lagi, kalau kita tanya kepada orang tempatan, itu cari naas di Madinah. Dia dah jadi roundabout dah tempat makam itu. Tapi orang itu dia memang tak, satu dia tak tahu, satu lagi dia tak nak ambil tahu, dah tak nak bagi tahu. Jadi orang-orang yang cinta dan kasih. Ini senang yang disebutkan Imam Ali Uraidi adalah nama besar. Oleh kerana itulah orang-orang Syiah mengambil beliau juga sebagai imam mereka. Tapi kita kena faham bahawa beliau bukannya Syiah. Seperti mana yang disebutkan tadi, di antaranya beliau adalah seorang muhaddis yang meriwayatkan banyak hadis daripada ayahnya Ja'far Shadiq dan juga daripada para tabi'in yang lainnya, yang diambil daripadanya imam-imam besar. Di antaranya adalah Qadhi Iyad, mengambil daripadanya, ini imam besar. Begitu juga Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada beliau. Nama-nama yang masyhur di dalam ilmu hadis mengambil daripada Imam Ali Uraidi, supaya kita memahami kedudukan mereka itu adalah orang yang alim. Akan tetapi perbezaan yang mungkin agak ketara yang kita lihat daripada keluarga baginda Rasulullah, keturunannya, mereka ini suka menutup kepada dirinya. Demikian orang bertanya, kenapalah mereka ini tak ada nama dalam senarai pengarang kitab besar, pada zaman itu dalam muhaddis atau dipanggil hufaz, hafiz dan sebagainya. Tak ada gelaran, tapi tak semestinya mereka itu bukan dari golongan itu, tidak. Tetapi mereka lebih suka menutup diri. Ini adalah merupakan adab dan akhlak yang mereka mengalir dalam diri mereka daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita kena faham. Barulah setelah itu kita lihat kegemilangan daripada para ulama-ulama ahli keluarga Nabi, seperti Imam Muhaddad, dari Umar bin Rahman, seperti Fakhrul Wujud, Syekh Bakar bin Salim. Mereka ada kitab, ada ilmu dan sebagainya. Tapi semuanya itu tidaklah akan ada kecuali semuanya kembali kepada para salaf mereka. Ini nak memahami daripada kedudukan seseorang itu, kadang-kadang adalah melihat kepada orang yang setelahnya itu hebat tanpa orang yang sebelumnya. Takkan orang itu akan menjadi orang yang hebat, mengambil daripada para salaf, orang-orang yang sebelumnya. Ini disebutkan dia Imam Ali Uraidi adalah seorang orang yang sangat besar di zaman itu, dan juga seorang hadis yang di sana diambil ilmu yang banyak di situ oleh orang-orang yang belajar di dalamnya. Dan beliau mempunyai anak yang setelah ini akan kita bicarakan adalah Imam Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq, kerana kita nak pergi kepada keturunan Ba'alawi. Sedangkan beliau sebenarnya ada 4 orang anak, iaitu Ahmad Syarani, ada anaknya bernama Al-Hasan, ada nama anaknya Ja'far As-Saghar, dan ada yang kita akan sebutkan yang mana adalah namanya Muhammad, kerana setelah ada Muhammad itu akan ada Isa, setelah itu adanya Ahmad Al-Muhajir yang berhijrah daripada Iraq ke Hadramaut, bin Isa bin Muhammad. Yang ini yang dimaksudkan jalur yang kita nak terangkan. Sedangkan kalau kita nak terangkan semua anak ni semuanya adalah orang yang besar dan orang yang alim. Cuma nak tumpuan itu kerana kita nak pergi menuju kepada keluarga Ba'alawi. Mungkin kita habiskan yang ini. Boleh. Al-Imam Muhammad bin Ali bin Ja'far. Al-Imam Muhammad ini termasuk salah satu imam yang sempurna dalam keilmuannya, tinggi kedudukannya, terpilih dan disepakati keimaman dan kebesarannya dalam bidang ilmu, amalan, warak dan kepiawaiannya. Beliau adalah orang yang rajin ibadah, sangat dermawan, selalu mengikuti budi pekerti yang baik, suka menutupi diri, menjauhi ketenaran dan berbagai bentuk perkara yang dapat mengangkat namanya. Biografi beliau disebutkan dalam kitab Bahrul Ansab dan kitab lainnya oleh para ahli sejarah. Panggilan beliau adalah Abu Abdillah, sedangkan gelarnya adalah Jamaluddin. Beliau termasuk tempat rujukan bagi para ulama dalam menyelesaikan permasalahan yang sulit terpecahkan. Beliau memiliki banyak keturunan yang tersebar di berbagai penjuru sebagai tanda rahmat bagi para hamba Allah. Betapa indahnya ungkapan syair memuji beliau oleh Al-Imam Nuruddin Ali bin Abu Bakar Ba'alawi. Berapa banyak manusia yang beliau sedarkan dari kebutaannya,
dan berapa banyak dari mereka yang telah beliau angkat ke derajat yang tertinggi. Beliau juga berkata, beliaulah putera Imam Ali Al-Ghurairi yang tiada tandingannya. Beliau memiliki 5 putera, iaitu Al-Hasan, Al-Husain, Ja'far, Yahya dan Isa. Beliau dilahirkan di kota Madinah, tumbuh di sana dan senantiasa melazimi ayahnya, juga mengikuti jejaknya. Beliau tetap di bawah naungan ayahnya hingga ayahnya pindah ke Uraib. Sejak itu beliau tidak tenang di kota Madinah hingga beliau berpindah ke kota Basrah. Sehari-harinya beliau hidup dalam kezuhudan dari materi duniawi maupun kekuasaannya. Beliau berjiwa warak, juga dermawan dan senang berkorban untuk orang lain. Hal ini disebutkan oleh Sayyid Ibn Ambah, Al-Umri dan ulama lainnya. Banyak sekali kalangan penyair yang memuji beliau. Jadi ini anak kepada Imam Ali Ghurairi, iaitu Imam Ahmad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq. Beliau juga adalah seorang ulama besar. Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa Imam Ali Al-Ghurairi adalah merupakan salah seorang dari 10 ulama besar di zamannya. Ini anaknya, iaitu Imam Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq, juga adalah orang yang sangat besar ilmunya dan juga orang yang sangat alim dan rajin beribadat serta pemurah. Satu sifat yang biasanya kekal dan diwarisi adalah sifat dermawan. Itu sumber daripada Rasulullah SAW, kemudian daripada Sayyidina Fatimah sendiri, begitu juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang terkenal dengan pemurahannya. Imam Ali Zainal Abidin yang sentiasa memberikan jantung kepada orang-orang miskin tanpa diketahui, kecuali setelah wafatnya baru tahu nampak tanda hitam di atas bahunya, dan tak ada lagi daripada gandum yang diberikan, dibentuk daripada kedermawanan dan keikhlasan. Begitulah keluarga Rasulullah, mereka lebih kepada takdir, iaitu melaksanakan, membuat, menguruskan, memberikan tazkiyah nufus kepada orang-orang yang ada bersamanya, berbanding hanya dengan menyibukkan diri untuk membahas ilmu dan sebagainya. Adalah mereka itu lebih bertumpu kepada untuk nak memaut kepada hati-hati dan menghidupkan hati-hati daripada manusia. Demikian disebutkan. Sebab itu kata Imam Nuruddin bin Ali bin Bakar Ba'ali mengatakan berapa banyak manusia yang beliau, iaitu Imam Ahmad bin Ali, menyedarkan dari kebutaannya. Maknanya satu bentuk yang lebih utama bukanlah hanya dengan kita ni kata kita ni sibuk tulis ilmu dan sebagainya, tapi sebenarnya yang lebih utama adalah pergi kepada orang, terjun di dalam dewan medan dakwah, pergi kepada orang, hidupkan, sedarkan, celitkan dia dari kebutaan hati, hidupkan hatinya yang mati. Ini adalah yang lebih utama. Inilah sikap dan sifat para salaf, khususnya daripada ahli bait keluarga baginda Rasulullah SAW. Yang beliau ini lahir di Madinah, lahir dari Madinah. Kemudian setelah itu baru dia berpindah ke Basrah. Iaitu yang nanti anaknya, iaitu Imam Isa di sana di Basrah. Kemudian nanti lahirlah anaknya Imam Ahmad, yang kemudian seperti itu. Mereka ini selasa kita panggil kita memecil diri ataupun mengecilkan diri, tak mau. Sebab apa? Sebab memanglah orang-orang cinta kepada ahli keluarga Nabi itu jelas. Sebab mereka ini zaman-zaman yang masih terpelihara, kenal kedudukan, keutamaan keluarga baginda Rasulullah, cinta kepada para sahabat. Jadi mereka ni tak nak diri mereka disanjung tinggi, bukan dengan sanjungan, tapi nak berikan manfaat. Itu sikap dan sifat mereka. Dan bimbang pula kerana mereka ini biasanya akan ditipu fitnah. Memang kalau kita kata pasal keluarga Nabi SAW, itu tak akan berhenti lagi, akan ditipukan fitnah, akan diburukkan dan sebagainya. Ini sudah dijanjikan kepada mereka. Jadi mereka akan dijual diri itu. Selain daripada mereka akan digunakan seperti golongan-golongan yang kononnya mendakwa cinta, tapi di samping itu menggunakan nama mereka merosakkan orang lain dan kefahaman orang lain, dan juga membenci kepada para sahabat. Ini semua yang mereka hadapi pada zaman itu. Dan apa yang dihadapi oleh mereka terus berlaku, tapi mereka tak pernah berhenti di dalam dakwah.
dan ketabahan mereka di dalam untuk nak membangun kepada umat. Dan ia tidak akan berakhir, kata Nabi. Sesungguhnya Quran dan keluarga itu tidak akan berpisah sehinggalah mereka akan bertemu dengan aku di haud, kata baginda Rasul. Sehingga dia akan bertemu dengan aku di haud. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, kita adalah orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Begitu juga dengan keluarga dan sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على